Okey guys, sekali lagi kita akan meneruskan projek kita iaitu enjin GSX-R. Part 1 hari tu kita tunjuk macam mana kita mengenal pasti masalah. Untuk part 2 ni kita akan membuat pemasangan semula. Cuma semasa saya buat part 1 tu saya ada bagi tahu yang bahawa kita akan advise untuk repair head tu dan tukar valve dan sebagainya jikalau ianya economical. Apabila kita buat pemeriksaan kepada head tu, apa yang kita dapati ialah kesemua valve intake dah makan. Bukan satu valve saja di piston nombor 3 tapi piston nombor 2 pun ada kesamakan, nombor 1 pun ada kesamakan, nombor 4 pun ada kesamakan. Cuma ada yang bukannya teruk, kesahakisan pada permukaan valve tu teruk, ada yang tak banyak. Selepas kita membuat kira-kiraan, menggantikan valve seal, potong valve seat semua dan sebagainya, saya rasa macam tak economical. Dan yang kedua ialah kita takut benda tu akan membawa masalah pada masa yang datang ni. Kita decide dengan owner ialah untuk mendapatkan head second hand yang kita import direct daripada Jepun. Enjin ni total loss, so kita dapat enjin head dia. Sekarang ni abang check semua condition valve ni lah, check condition valve, head, bersihkan dia, kerja-kerja yang kita perlu buat sebelum kita buat pemasangan pada enjin juga. So apa-apa pun stay tune dan tengok macam mana abang melakukan kerja-kerja top overhaul di 66 Speedbike. Check it out. Kita akan buat numbering pada kita punya valve ni. Numbering mengikut kedudukan valve lah. Ni satu. So sekarang kita nak buka dia. Sebab tu bila kita beli head second hand ni, kita kena juga buat kerja-kerja pemeriksaan balik, check balik condition kan. Sebab kadang-kadang dia orang ni mungkin mileage dia rendah tapi storage dia dah makan bertahun-tahun. So bila storage ni dah lama sangat, kita nak tak nak kita kena bersihkan lah sebelum pakai. Macam ni nampak bekas-karat ni, semua kita nak kena check ni. Ini sebenarnya karat dia bukanlah karat yang melekat. Kalau kita tengok ni, dia adalah karat yang kita boleh buang lah maknanya. Nanti kita bersihkan dia ni, cantik ni semua ni. So macam cover ni pun nampak gelap-gelap sikit kan. So nanti kita akan buat wet blasting. So kita tengok macam mana dia punya condition selepas wet blasting lah. So head ni pun kalau kita tengok, kita boleh nampak ada kesan-kesan macam dia dah cara penyimpanan yang tidak cermat lah. Kalau kita tengok ni nampak dia ada kesan-kesan color ni. Kita akan bersihkan dulu permukaan ni semua, kita akan bersihkan. Abang rasa nanti last abang akan hantar untuk buat satu proses skimming lah. Kita akan skim dia. Bila kita skim ni dia jadi rata. Kita tak tahu head ni cara dia buka macam mana, dia ikut turutan atau tidak, ada bengkok atau tidak. Sebaiknya kita hantar buat skim satu layer sebelum kita pasang. Lagi satu pun kalau kita tengok pun ni ada kesan-kesan ni kan. Semua ni kita ambil kira lah. Ni semua kita akan potong lah. Kita potong tak tebal lah. Jangan potong tebal sangat. Nanti kalau kita potong tebal pula, problem dia CR dah berubah banyak sangat pun masalah juga. Kita potong sikit supaya power dia tak ada masalah. So sekarang kita tengah buat wet blasting. Kita nak bersihkan ni semua. Bila pasang cantik lah, komen lah tu. Dah settle. Ni lah hasilnya selepas kita membuat wet blasting. Kau boleh nampak kan, sangat-sangat bersih kan. Tadi yang mana hitam keladak tu semua bersih. Kita tengok head kita selepas proses pembersihan lah. Kita tengok head kita ni ada beberapa kesan lah. Pertama sekali, apa yang kita boleh tengok ialah keadaan valve seat dia. Valve seat dia nampak masih lagi elok. Valve seat tak ada masalah. Kalau kita tengok sini pun, valve seat dia masih lagi elok. Valve seat cantik, elok dan tak bermasalah lah. Ni kita boleh nampak ada beberapa kesan lah. Ni biasanya kesan akibat head ni, kita bila kita penyimpan dia, dia ada kesan terkena air. Bila dia kena air, dia akan makan lah. Ini bukan kesan daripada head ni pernah putus valve dia ke atau sebagainya, tapi ni lebih kepada kesan-kesan karat. Dia dah makan kita punya blok ataupun head dia ni lah. Tapi kalau kita tengok valve seat dia, valve seat masih lagi cantik guys. So head ni valve seat dia masih lagi cantik. Kita tengok sini pun valve seat masih lagi cantik. Dia ada kesan ketuk ni. Kesan ketuk ni dia berada dalam combustion chamber. So kalau kita tengok, ini adalah kesan kita bagi tulang gasket kita. Kalau kesan ketuk ni berada kat sini, so kita mungkin akan ada masalah. Takut nanti kalau kita skim ni, kita kena skim terlalu banyak. Tapi disebabkan dia berada di dalam kita punya combustion chamber, so dia tak ada masalah lah. Tapi kalau dia duduk kat sini atas line ni, dia akan jadi isu. Kita boleh ada blow by condition, yang mana kita punya combustion pressure ni boleh lari masuk ke dalam kita punya air lah, air coolant dan tenang dan sebagainya. Kita tengok ni pula,
Kita boleh nampak ada sikit kesan ni, tapi kesan dia tidaklah terlalu dalam. Yang kedua, bukan duduk dekat atas kita punya waft surface. Ini adalah yang akan berlaga dengan kita punya, akan duduk dengan kita punya waft. Dia bukanlah di kawasan waft surface, dia berada di pada dia punya bahagian hujung lah. Ini tidak ada isu lah. Seat ni okey, cantik. Tengok ni pun dia ada kesan, nampak? Kesan yang mana kena barang ke apa kan. Yang ni pun kita ada sikit kesan. Ni pun ada sikit kesan. Biasalah, head ni kita beli second hand yang mana dia orang simpan dalam storage dia mungkin dah setahun, 2 tahun, mungkin 3 tahun, kita tak tahu berapa lama. Jadi kalau kita perasan semua ni penuh dengan karat kan. Sekarang korang boleh tengok kat dalam dia dah bersih, elok, cantik. Dan sebagai abang, head ni cantik lah, boleh digunakan lah, insyaAllah tidak akan membawa masalah. Oh, selesai sudah kita buat kerja skim. Sebenarnya head ni memang tengek buang hampir dekat 0.3 mm juga. Permukaan dia dah lebih clear, dah lebih cantik. Sebab tu kalau kita beli head second hand ke apa, sepatutnya terbaik ialah kita hantar pergi skim satu layer lah. So kita akan continue dengan proses surface dia punya lubang cincin ni. So kalau korang tengok ni adalah contoh di mana kita dah buat resurfacing. Korang boleh nampak kan, kita baru resurface saja. Nanti kita akan frame waft lah. Kita resurface dulu kita punya bahagian waft sheet ni. Dia kasar lagi ni. So, nanti bila kita grain waft ni, korang akan nampak ni dia cantik aja. Dia tak ada permukaan dia kosong-kosong je ni. Dia akan jadi sangat cantik. Nak tunjuk juga dengan korang, ni adalah keadaan asal waft tu. Penuh dengan karat-karat apa semua kan. Tak teruk lah keadaan dia, betul. Memang kalau nak beli ni berselera lah kan. Tapi korang tengok kan, betapa punya handsome, macam waft baru jadinya. Tengok tu betapa cantiknya permukaan dia, betapa evennya permukaan dia. Untuk nak memastikan waft ni elok, so kita check semua ni. Kita check keadaan waft, check dia punya waft tip dia ni, batang waft dia. Kau boleh tengok permukaan waft ni sangat cantik, sangat clear. Okey, ini adalah hasil selepas kita bersihkan dia. Okey, kita bukan saja check, kita bukan saja bersihkan dia punya topi ni. Nampak macam topi ni botol kan, tapi kita check juga batang ni ada bengkok ke, tak ada bengkok ke, dia punya permukaan ni okey tak okey ke. So kita check semua benda ni, baru kita grain waft dia, baru kita check ada bend ke tidak ke, baru kita pasang pada kita punya head kita. Very the clean, very the nice. Korang boleh tengok hasil dia macam mana selepas kita bersihkan dia. Korang nampak sangat kemas, sangat kemas. Dia kau bila pakai ni, mesin ni dia ada satu mesin yang memang kau kena gunakan khas untuk waft saja. Tak boleh campur-campur. Dan kita guna ubat special ni, ubat. Tengok guys, ni adalah kita punya waft bahagian exhaust. Korang boleh tengok ni waft yang kita buka daripada head. Korang tengok condition dia macam mana. Dan ini adalah waft yang abang dah bersihkan. Korang boleh tengok macam mana keadaan dia. Alright, sangat-sangat puas hati. Okay, waft dia pun masih lagi cantik, permukaan dia tak ada kesan makan dan sebagainya. So nanti kita buat grain waft ni, kalau yang korang nampak ni macam tak cantik surface ni kan, lepas buat grain waft cakap lu dia punya cantik, memang mantap bos. So abang ambil waft yang lama, abang ada bersihkan satu juga. Okey, boleh tengok ni condition waft yang lama. Nampak macam mana keadaan dia, nampak tak? Ni waft lama yang kita bersihkan, sangat-sangat teruk lah kan. Ni waft yang baru ni, kau tengok macam mana condition dia. Sangat-sangat bersih lah. Memang bersih, memang tak dinafikan lah. Cantik lah. Untung owner dapat condition yang cantik macam ni kan.
Ini tadi kalau mula-mula kita jual head ni, mau orang tak nak. Tapi bila lepas dah bersihkan, dah refurbish macam ni, kau tengok dalam dia cekak tu. Tadi mula-mula bila kita dapat head ni, kita tengok condition pun tak lalu, betul. Kita jadi macam, alamak, memang kalau kita pembeli kan, kalau customer kan, dia akan jadi macam, alamak, takkanlah kita dapat condition macam ni, betul. Tapi sekarang kau tengok dia dalam dia bersih, weh. Sangat-sangat bersih, nampak? Ini kalau jual 20,000 pun orang nak ni, nampak? Bersih, seresih-resihnya. Memang owner akan puas hati lah. So sekarang ni abang nak tunjuk dengan korang perbezaan antara waf yang elok dan waf yang barai lah, ataupun waf yang dah makan. So kita ada dua waf sekarang ni. Ok, korang boleh tengok. Abang cuba dapatkan dia punya, jap abang zoom sikit. Alright, so ini adalah waf yang elok, manakala ni adalah waf yang dah makan. So korang boleh nampak tak, daripada segi surface dia, korang boleh nampak tak dia punya perbezaan dia. Waf yang dah makan ni, dia ada macam longkang sedikit kat sini, nampak? Dia ada macam longkang sikit ni kan. Manakala kalau kita tengok ni, surface dia cantik sahaja. Ni surface waf yang elok. Nampak dia sangat-sangat cantik. Manakala ni dia dah makan, dia dah ada macam longkang kan. Ok, kalau kita buat dia macam ni pula, kau boleh nampak dia ada payung. Waf yang dah makan ni, dia ada payung, nampak ni, dia ada payung kat sini. Yang ni dia cantik. So kita ada 45 degree yang mana kita perlukan untuk kita buat seal pada kita punya waf seat tu. Kalau kita tengok ni, nampak ni, ni dia tak dapat 45 degree disebabkan dia dah makan. So benda ni dia tak akan ada 45 degree yang sepatutnya kita ada, supaya kita dapat membuat seal pada kita punya permukaan waf seat. So ini adalah waf yang elok, dan ini adalah waf yang dah makan. Sebab tu kadang-kadang ni bila waf dah makan ni, kita nak potong pun tak boleh, sebab dia dah nipis, nampak? So kalau kita potong ni, dia akan jadi lagi nipis. Problem kalau kita punya shim tebal, tak apa. So macam kes untuk motor GSX ni, shim dia yang dia pakai pun dah 1.1. So bayangkan shim dia pun sendiri dah nipis, kalau kita potong lagi berapa bacaan shim dia. So silat-silat jadi 0.5, which is shim 0.5 sangat tak ada lah. So sekarang kita nak buat kerja-kerja grain waf. Ada orang panggil grain ball. Kita nak samakan ni. Nampak macam permukaan ni sebelum kita buat macam mana. Dia licin kan. Permukaan dia ada yang macam tak sekata dan sebagainya kan. Kat sini pun kalau kita tengok permukaan dia macam tak rata. So kita nak bagi dia fit. Sebab tu kita buat numbering. Sebab numbering ni adalah numbering untuk waf ni. Once kita dah buat grain bar ni, kita dah setting dia pada waf ni, dia tak akan berubah pergi tempat lain. Contoh kita cuci ke apa ke, kita pasang balik, dia akan duduk pada kedudukan yang sama lah. Kalau macam abang kat sini, buat grain bar yang abang pakai ialah ni dia. Abang pakai brand Permatex memang ngam. Kalau kau tengok pun dia punya tekstur ubat dia kan. Tengok tekstur dia sangat-sangat, orang panggil apa, halus. So senang. Kalau kita pakai ubat yang ni dia senang. Dia sangat-sangat relax. Dia sangat memudahkan kerja kita lah. Waf lapping ni dia bergantung. Ada orang dia suka pakai mesin, ada orang suka daripada atas, nekan daripada atas sini kan. Tapi macam abang kat sini memang style abang lebih suka tarik dia, macam narik, supaya kalau kita bagi tekanan yang berlebih sangat, maka kita akan tarik dia punya tah ni. Kita tak bagilah pressure yang tinggi pada permukaan waf tu yang boleh menyebabkan kita hakis waf. Kalau korang perasan, bila kita buat grain bar ni, kita kena dengar bunyi. Bila once kita dah dapat grinding yang cantik ni, hanya bunyi tu akan jadi sangat halus. Lagi kita tak dapat bunyi yang halus tu, kita lapping lah. Cantik lah. Ok, kita tarik dia punya waf ni. Jom kita tengok macam mana hasil dia. Ok, ni adalah permukaan waf yang kita dah lapping. Ini dia punya surface dia lah yang kita lapping ni. Inilah surface yang kena dengan kita punya batang waf. Ini adalah bahagian waf yang kita lapping. Jadi nampak tak? Manakala ini adalah bahagian yang dia akan duduk. So kita ambil waf satu lagi ni, yang kita belum lapping ni, kita letak sebelah. Surface ni masih lagi kasar. Kalau kita tengok sini, dia dah jadi lembut. Surface ni pula, kalau kita tengok, dia belum ada sebarang kesan-kesan yang mana kita boleh cakap dia dah lapping. Yang ni kita dah tengok dah. Ni saiz yang kita lapping tadi, nampak lebih kurang 2 ke 3 mm. Ni pun lebih kurang 2 ke 3 mm. So kalau kita dapat saiz lebih kurang 2 ke 3 mm ni, bermakna kalau kita pasang dia nanti, dia akan sit dia cantik, dia tak akan bergerak. Ok, contoh abang letak tengok nampak, dia tak nak pusing dia tak nak gerak. Tapi kalau contoh abang ambil yang kita belum lapping
Ni kita belum lapping ni. Okey, tengok nampak dia pusing. Sini nampak dia pusing. Ni lembut je ni, abang pusingkan dengan cara lembut. Lembut lah, lembut. Okey, abang guna satu jari lah supaya korang nampak. Nampak berpusing kan? Tengok abang pakai satu jari. Pusing tak? Tak pusing. Sebab apa? Waf dia dah lapping, dah ngam. Permukaan ni dengan ni dia dah bentuk satu seal yang cantik. So bila kita pakai piston kita nanti kan, bila kita run kita punya piston, so dia akan create satu seal yang cantik, bermakna pressure dalam combustion kita tak akan keluar, tak akan terlepas. So kita akan ada satu pressure yang cantik dalam combustion yang menghasilkan pembakaran yang sempurna, sebab dia dah tak terlepas lagi dah. Tapi kalau macam ni, walaupun boleh pakai, tapi kita tak akan dapat seal yang cantik. Better kita buat lapping untuk mendapatkan seal yang cantik. Sekarang kita nak buat proses membersihkan kita punya keladak-keladak yang terdapat pada kita punya blok ni. Tapi apa-apa pun sebelum kita start, apa yang kita kena tengok ialah kita kena tengok permukaan kita punya blok ni, dia okey ke tidak, ada cala ke tidak. So top dead center kat sini dan kita letak bottom dead center lah. So kita tengok keadaan kita punya blok. So daripada pemerhatian ni, blok ni okey, alhamdulillah, tak ada apa-apa sebarang cala dan sebagainya. Kita pusingkan kita punya piston nombor 2 dengan 3 ke bawah untuk kita tengok pun alhamdulillah. Kalau kita bersihkan ni, kita tengok memang tak ada kesan cala lah. Kita dah selesai kita punya piston yang pertama. So korang boleh tengok hasil dia lepas kita bersihkan semua. Okey, alhamdulillah bersih. Alright, kita dah dapat satu perbezaan lah. Korang boleh tengok. Ni sebelum kita buat dan ni selepas kita buat. Alright, kita akan bersihkan semua. Okey, basuh yang sama nanti abang akan, yang ni kita akan bersihkan dengan minyak je lah. Kita takkan gerembah lah. Kita takkan pakai mesin lah. Sebab takut nanti kalau kita pakai mesin sini tercala ke apa ke, satu masalah. Dia punya seal dia adalah melalui kita punya piston ring. So kita tak nak kacau bahagian tu. Ok, so kita dah selesai kerja-kerja membersihkan kita punya blok. So, sekarang ni kita akan buat pemasangan kita punya wash seal. Akan gantikan wash seal yang baru. Sebab kita tak tahu condition wash seal head tu macam mana rupa. Walaupun mileage dia rendah, tapi disebabkan bila kita buka dia tu kan penuh karat dan sebagainya. So kita tukar wash seal yang baru. So kita tak nak lah tengah-tengah start nanti tiba-tiba exhaust kita keluar asap putih ke. So ini abang tunjuk dengan korang macam mana kita susun barang sebelum membuat pemasangan lah. So kita bersihkan dia punya, bucket dia, kita susun dia punya valve, kita bersihkan dia punya head apa semua, kita dah cuci, dah check, kita dah buat leak test. So valve ni alhamdulillah semua tak ada bocor. Okey lah. So kita dah cuci dah pun head semua. Korang boleh tengok keadaan head ni yang mula-mula datang hari tu berkarat apa semua, sekarang alhamdulillah cantik. Permukaan wash seal dia pun cantik. So kita dah masukkan semua wash seal ni. Kita dah masukkan semua wash seal. Semua wash seal ni kita dah test, dia duduk dalam cantik lah. Kita akan start membuat pemasangan wash spring. So kita lubricant. So cara masuk, kalau kita tengok ni wash spring ni, dia ada bahagian yang jarak dan bahagian yang kena rapat. So rapat ni ke bawah, jarak ke atas, dan kita letak retainer atas ni. So kita pastikan juga dekat bawah ni ada retainer dia lah. So kita pasang. So kita akan press masuk kita punya waki dia. Kita dah pasang semua wash spring ni dan kita dah check wash spring dia. Alhamdulillah, kalau kita tengok key semua ni, dia dah duduk pada tempatnya. Cantik dia duduk pada tempatnya. Kita akan bersihkan kawasan ni. Alright, sebelum kita letak, kita pastikan kita ada dia punya bush, center bush dia. So nanti kita akan bersihkan ni, kita pasti bersih lah. Kita lap dia, pastikan tak ada habuk dan sebagainya. Kita lap elok. Nanti kita akan letak gasket dan seterusnya kita akan pasang head kita dan kita akan top. So korang boleh tengok lah keadaan head cantik, elok, kemas nah. Motor apa tu? Motor ni head dia kan, bila kita nak ikat dia macam ni tau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia macam ni. Dia pusing macam tu. Kita membawa daripada tengah pergi ke tepi lah. Bukannya satu terus pergi ujung, tak ada. So, ni ada bacaan torque dia. Dia ada torque Newton meter dengan dia ada torque angle. So kita kena pakai kedua-dua sekali.
So bila nanti kita tarik kita punya angle ni, dia pakai gauge ni lah. Okey, gauge ni kita akan tarik dia sampai kita dapat 60 degree. So kita dah dapat bacaan 60 degree lah. So once kita dah dapat 60 degree, dah settle. So kita akan buat pada semua skru ni sampai habis lah. Okay, selesai sudah, kita dah torque semua. So sekarang ni kita nak torque 2 lagi skru yang kat luar ni. And then once kita dah torque tu, kita akan letak bucket shim dan kita akan buat wharf clearance. Kita nak pasang cam. So kita sekarang ni tengah buat kerja proses wharf clearance. So kita nak mengukur wharf clearance ni, kita nak mengukur. So cara ni kita menggunakan feeler gauge. Feeler gauge ni kalau korang tengok ni, dia ada bacaan dia. Macam ni bacaan ni 13. So kalau kita tengok 13 ni, dia lepas. Okey, tapi dia dah ketat. So kalau kita masuk 15 ni, dia tak lepas. So bacaan dia adalah 13 lah, sebab 13 dia ketat. Itulah cara kita nak membuat wharf clearance. So kita baca clearance yang terdapat pada kita punya camshaft dan kita punya cam ni, pada bucket dia ni. So proses ni dia time consuming, tak boleh buat kelang kabut, dia tak boleh buat dalam keadaan stres. So kita buat benda ni kena relax je, dalam keadaan tenang. So kita kena ada reference. Apakah bacaan wharf clearance ni? Dia bergantung pada motosikal. Ada motosikal bacaan dia 15, ada 18, ada 20, ada 30. Macam tu lah dia tengok. Dia tak sama, setiap motor dia tak sama guys. Setiap motor bacaan dia lain. So kita kena tahu apakah bacaan dia. So kita dah buat wharf clearance. So daripada wharf clearance kita nampaknya ada 4 shim yang kita perlu tukar. So kita kena buka balik benda ni. Buka dan kita kena ubahlah bacaan shim ni. Kita kena ukur shim mana yang lari tu bacaan tu, kita kena ubah. So kita kena masukkan shim yang betul lah, shim yang mengikut dia punya spek dia lah. So timing chain ni kita kena buka tensioner dia lah. Kita jangan pula kita biarkan tensioner tu kan lagi kan perak patah. Dia slow guys. Okay, alhamdulillah. So settle, boleh cabut lah cam holder ni. Dan kita akan buat gantian shim mana yang lari lah. Alright, so sekarang ni dia punya getah ni kita akan gantilah. Kita akan ganti yang baru. Kita pakai getah baru lah. Getah ni, so kita buka. Kita buka dan kita gantilah. Pasang. Getah baru. Sebab yang lama ni tengok, dia orang bubur gam gasket tebal sangat lah babe. Tebal sangat. So kita tak boleh nak recover, nak pakai. Alright, nak tenangkan hati, kita ganti aja yang baru. So yang ni yang lama ni, korang boleh tengok yang lama ni kan, dia dah kerah tau. Nampak ni dah kerah dah dia punya getah ni dah keras kan. So kalau kita pakai pun ni, takut dia tak dapat seal yang cantik. So kita akan ganti yang baru.
Okey, kita akan pakai yang baru. So bila kita pakai baru ni dia sedap sikit dekat kita punya motor. Dan kita akan start motor ni besok, tengok macam bunyi ada senyap ke tak senyap, timing ada stable ke tak stable, tak gitu. Kita akan test lah besok lah. Main sebelum ni buat dia tak guna, dia tak ganti kan, dia pakai balik, letak gam pun dah tebal-tebal, tu bermakna getah dia dah keras lah. So bila getah keras ni tak payah pakai lah, so lama-lama dia bocor kan. So ganti saja, dia buat sekali tapi puas hati, daripada kau kena buka berkali-kali pasal getah saja. Alamak, pening kepala kan, hati pun tak sedap betul. Kita dah buang duit dah melabur dah, tapi bocor juga kan, tak syok betul. Nampak bila kita pakai ni kan baru kan, kau boleh rasa tau dia menekan kita punya apa nama dia ni, getah seal ni, kita boleh rasa tau. Mantap bang, mantap. Okey, cun tekat dia. Alhamdulillah, sikit lagi. Okey, daripada pemerhatian abang lepas kita buat kerja-kerja pembersihan valve dan valve clearer juga. Daripada valve clearer ni kita boleh tahu enjin ni, head yang kita dapat ni memang head yang boleh dikatakan low mileage. Abang tunjuk dengan korang nampak dia punya bacaan dia sangat cantik, 13, 12, 12, 13, 13, 13, 12, nampak tak? So kita boleh tahu yang bahawa enjin ni yang kita dapat ni, valve ni yang kita dapat ni sangat elok so berbaloi untung owner Alright, so kita akan sambung besok dengan kerja-kerja compression test. Setelah kita selesai dengan compression test, kita akan pasang dan kita akan letakkan dia pada kita punya enjin, dan seterusnya kita akan start motor ni. Ok guys, so dalam proses yang terakhir untuk kita sebelum kita pasang enjin kita ni, sementara dia tengah ada bawah ni, apa yang kita perlu buat ialah compression test. So kita nak tengok compression kita pada keempat-empat piston ni macam mana keadaan. Alright, so kita akan buat daripada piston nombor 1. Macam saya cakap itu, piston nombor 1 adalah yang paling hujung kat sini ni, dia belah magnet. So magnet belah sini. So kalau untuk motosikal, piston nombor 1 adalah piston yang belah magnet. Alright, so kita akan start dia, kita akan cycle dia macam biasa 10 cycle, dan kita akan tengok apakah bacaan compression pada enjin kita ni yang telah kita recover dan telah kita buat kerja-kerja ni lah. ok, Bismillahirrahmanirrahim. So kita cari port dulu, mana kita nak letak. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita dapat lebih kurang 105 PSI. Alhamdulillah. Ingat tak hari tu kita dapat 105, so kita dapat balik 105 PSI. So sekarang piston nombor 2. Alhamdulillah, piston nombor 2 100, lebih kurang 105 PSI lah Alright. Lebih kurang 105 PSI juga kita dapat. So ni pun kita dapat lebih kurang 105 PSI. So saya happy lah, saya happy dengan result ni semua. So kita boleh continue dengan memasang enjin ni pada kita punya motor. Sekarang ni kita dah selesai naik enjin semua, kita dah pasang dah dia punya barang semua, kita dah pasang dia punya radiator. So sekarang ni kita nak pasang kotak angin. So kita akan bersihkan kotak angin. Kalau nampak ada debu-debu ni semua kan, kita akan bersihkan kotak angin ni, bersih sebersih-bersihnya. Lepas tu last time semasa kita buka ni air filter ni dia kering. So kalau kita tengok ni air filter ni kering. So kita akan buat apa? Kita akan basuh dia dan kita akan letak minyak. Kena faham air filter racing jenis macam ni dia perlu maintenance. Dia bukan free maintenance.
Dia kita perlukan maintenance. Kita kena sentiasa cuci dia setiap 5,000 ke 10,000 kilometer. Dan kita perlu minyak kan. Bila air filter kita kering macam ni, problem dia kalau ada habuk ke apa ke kan, yang perlu yang masuk dengan kita punya kotak angin ni, yang perlu ditapis, tapi disebabkan air filter ni kering, dia akan terlepas. Itu yang terjadi. Bila habuk-habuk tu terlepas disebabkan air filter kita kering, masuk pula dalam kita punya throttle body, masuk dekat kita punya waf, habis dia jadi grind paste. Lama kelamaan korang pakai, waf korang akan makan juga. So kita kena minyakkan. So abang akan tunjuk dengan korang boleh tengok sekarang warna color dia macam mana. Nanti lepas abang minyak dan bersihkan, kau tengok color dia macam mana. Alright, baik. Okey, sekarang korang boleh tengok abang dah bersihkan dia punya kotak angin. Kau boleh tengok macam mana rupa tadi dengan sekarang dia macam mana. Resih seresih-resihnya Amazing. Okey, so kita dah bersihkan kotak angin ni. Dan korang boleh tengok, ini adalah contoh macam mana hasil air filter kita lepas kita minyakkan. Tadi dia warna-warna putih kan, sekarang nampak tak dia color warna merah, vibrant dia, color dia nampak dia warna merah, nampak nampak tak ada kesan minyak tu. So minyak ni kita kena letak guys, memang wajib kita letak pada kita punya air filter. Sebab apa? Minyak tu yang akan memerangkap debu-debu, dan kita perlu servis ni setiap 5,000 atau 10,000 km. Servis dia, basuh dia, bersihkan dia, lepas tu kita letak minyak balik, barulah air filter kita akan bersih dan enjin kita pun akan selamat. Alright. Seharian kita pemasang enjin, pasang kawaset ni lepas ni nak pasang kawaset. So sekarang kita nak start motor ni. Kita dah pasang semua, alhamdulillah. Semua nampak okey. So kita nak start dia, tengok macam mana, ada part silinder ke macam mana ke. Hopefully everything is okay lah. So kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, alhamdulillah. Kenyang. Alhamdulillah punya enjin kenyang ni. Alhamdulillah babe. Alhamdulillah. Terbaik babe. Alhamdulillah. So itu adalah sedikit sebanyak step yang kita gunakan untuk memastikan pemasangan tu adalah pemasangan yang kita panggil terbaik lah, untuk mengelakkan kerosakan lah. So apa yang korang tengok sini ni adalah satu ilmu yang saya share kepada anda. Kalau korang rasa benda ni bermanfaat, benda ni membawa kebaikan kan, jangan lupa untuk like, share and comment guys. Tolong subscribe. Itu sahaja yang membantu channel ni untuk terus maju ke hadapan. Subscribe, alright? Tekan button subscribe sekarang. Jangan abang ulang lagi sekali, okey? Apa-apa pun, holiau miau miau ciao ciao. Mantap Pak Bu. Abang sayang korang. Assalamualaikum. Okey, korang tengok timing dia guys. Korang tengok timing dia. Sangat-sangat stable mantap. Nampaknya exhaust ni ada bocor sikit Mana bocor dia tak tahu. Ni patutlah bunyi bocor. Bunyi tak je. Patut bunyi tek. Rupanya bocor. Aduh, tak aku duk cari apa bunyi tek. Rupanya kau tengok exhaust dia ni sudah bocor lah. Aduh. Tapi apa-apa pun alhamdulillah babe, serius handsome liau babe, alhamdulillah. So sekarang kita pasang kawaset ni semua bagi settle. Mantap babu. Timing dia melekat. Langsung tak gerak bos. Nyam. Kau nyam.